Tak ada. Okey dah tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, temu bual kali ini, subjek pengurusan sumber manusia. Tajuk temu bual hari ini ialah tentang kualiti hidup dan daya tahan di kalangan pekerja. Bersama dengan saya seorang panel jemputan. Kita terus kepada beliau. Okay. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nazura. Okey, Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik, terima kasih Cik Nazura. Okey, saya teruskan pada soalan saya. Boleh tak Tuan perkenalkan diri Tuan? Okey, terima kasih kepada Cik Nazura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan Syafi'i. Bekerja di Jabatan Perdana Menteri. Bertugas di Jalan Juta, Kuala Lumpur. Berusia 32 tahun, sudah berumah tangga. Dan bekerja sebagai pembantu takbir lah. Bekerja sebagai? Saya bertugas di Jabatan Perdana Menteri dan saya bekerja sebagai pembantu takbir lah. Okey. Boleh Tuan cerita sikit tentang skop kerja Tuan? Terima kasih Cik Nazura. Skop kerja saya ni lebih fokus ke bahagian pentadbiran dan pengurusan kewangan di setiap organisasi saya lah. Maksudnya menguruskan bahagian pentadbiran, berkenaan dengan filing, organisasi kewangan dan pentadbiran. Lebih kepada pentadbiran khususnya. Okey. Okey, soalan saya yang seterusnya boleh tak Tuan cerita sedikit tentang latar belakang organisasi? Terima kasih kepada Cik Nazura. Saya bekerja di Jabatan Perdana Menteri di bahagian pentadbiran dan urusia. Saya telah bekerja selama hampir 10 tahun lah dalam sektor kerajaan ini. Di bahagian organisasi saya ini ialah bahagian saya menguruskan bahagian pengurusan dan pentadbiran berkenaan dengan berkenaan dengan pentadbiran JPM yang merangkumi yang semuanya di bawah Jabatan Perdana Menteri lah, khususnya seperti mampu, kemas dan Jabatan Pembinaan Masyarakat juga di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM lah. Okey, latar belakang organisasi saya juga melaksanakan satu urusan kerja rasmi berkenaan dengan kerajaan. Maksudnya kerajaan masa kini melaksanakan berkenaan dengan pekeliling ataupun akta yang telah ditetapkan lah. Ini di bahagian organisasi saya. Dan saya juga, organisasi saya juga lebih fokus kepada pentadbiran, urusia dan bahagian kewangan. Okey, terima kasih Tuan. Okey, soalan saya yang seterusnya kan, bila kita bercakap tentang tajuk kita hari ini iaitu kualiti hidup dan daya tahan di kalangan pekerja swasta. Selalunya kita yang bekerja di bahagian sumber manusia jarang nampak masalah ini. Mungkin yang nampak adalah orang yang berdekatan dengan pekerja seperti kawan-kawan dan keluarga yang terdekat. Jadi persoalannya lah, kenapa kadar lantik inti tu semakin meninggi? Ada yang bercakap dia berkaitan dengan pekerja tak kuat, tak ada daya tahan. Lepas tu ada pelbagai konflik lah yang berlaku pada organisasinya. Jadi boleh tak Tuan cerita sikit, komen sikit lah apa tu definisi kualiti hidup? Terima kasih kepada Cik Nazura. Pendapat saya berkaitan dengan kualiti hidup ialah bagaimana seseorang itu bekerja menguruskan kualiti hidup dengan lebih baik.
bagaimana dia merancang, melaksanakan atau melaksanakan sesuatu pekerjaan tu dengan lebih matang dan lebih profesional lah. Okay. Kalau ikutkan pendapat saya dari segi saya pengalaman hampir 10 tahun bekerja dalam sektor kerajaan ni kan. Bagaimana seorang pekerja itu menguruskan cara ia kualiti hidup pekerjaan bermula daripada rumah lah. Cara hidup dia, cara lifestyle dia, cara dia bersosial dan cara dia membuat atau melaksanakan sesuatu aktiviti yang berfaedah, yang lebih baik kepada yang positif lah, tidak lebih kepada cara yang negatif. So dia pada diri, bagi pendapat saya memang daya tahan itu pada diri kita memikirkan ataupun berfikiran positif baiknya. Okay, dan bagaimana kita nak tahu kualiti itu penting? Kualiti hidup itu penting. Boleh tak tuan jelaskan kenapa kualiti hidup itu penting? Okay, terima kasih kepada Cik Nazura. Kualiti hidup itu memang amat-amat penting kepada seseorang itu kerana bila kita tak ada target ataupun kita tak ada perancangan, maka kita akan buat sesuatu perkara tu yang sia-sia. Kalau kita ada perancangan, ada target dan ada apa yang kita perlu akan fikir akan datang. Maksudnya the most important adalah bila kita planning yang terbaik, so kualiti hidup tu akan lebih baik pada diri kita dan termasuk juga orang sekeliling, keluarga, kawan-kawan ataupun anak, isteri. So kita akan lebih pemikiran kita akan lebih terbuka, lebih positif dan lebih baik dan sempurna lah. Okay. Soalan seterusnya, apakah faktor kualiti hidup yang baik yang perlu pekerja buat laksanakan? Apakah faktor? Okay, terima kasih kepada Cik Azira. Faktor yang perlu ada pada kualiti hidup ialah bagaimana kita menguruskan, yang saya cakapkan tadi, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita, faktor-faktor, bagaimana kita nak merancang, melaksanakan dan memikirkan yang perkara yang lebih baik dan lebih sempurna dalam kualiti hidup bila kita bekerja, berumah tangga dan dalam masyarakat khususnya lah. Tapi ada orang ada 7 faktor lah. Dia kata daripada yang pertama pendidikan. Okay. Yang kedua daripada sudut kesihatan. Yang ketiga daripada kewangan. Yang keempat sosial kita. Yang kelima keagamaan. Yang keenam saya tak ingat apa. Tapi ada 7 ke 6 macam tu lah. Okay. Tapi betul lah kan. Kualiti hidup tu berlandaskan kita punya gaya hidup kita lah kan. Kan tuan? Okay. Memang betul pun apa yang Cik Nazura bagi tahu yang berkenaan 7 faktor kualiti hidup tu. Dari segi betul lah kewangan, perancangan, keagamaan tu termasuk juga. Macam saya, Cik Nazura suruh maklumkan berkenaan pendapat saya berkenaan dengan kualiti hidup cara saya yang bekerja kan selama ini. Memang betul perancangan, kewangan, dari segi keagamaan dan cara kita pengurusan itu yang lebih baik. Kalau kita uruskan kewangan tu lebih baik, maksudnya kalau kita uruskan kewangan tu lebih baik, segala apa yang kita buat dari segi pentadbiran contohnya, dari segi kehidupan, so akan lebih terancang dan teratur. Okay, dipermudahkan kan bila kita seimbang. Betul. Okay, lepas tu soalan saya seterusnya. Okay, bagaimana kita nak uruskan kualiti hidup dengan baik supaya kita dapat berkhidmat dalam organisasi tu lebih lama? Mana kita nak cakap dengan pekerja, nak menyampaikan tentang kualiti hidup kepada pekerja supaya dia dapat berkhidmat lebih lama. Okey, terima kasih kepada Cik Nazura. Kalau kita bekerja di satu tempat
di kerajaan ataupun swasta sekalipun, kita kena pandai menyesuaikan diri lah. Maksudnya apa kerja yang kita buat, kita laksanakan itu berpandu pada skop kerja, okey, kesesuaian kerja yang kita laksanakan itu. Okay, contohnya kalau kita mengalami masalah, contohnya pekerja itu mengalami masalah di segi ketidakhadiran, ponteng kerja ataupun pengambilan dadah, pengaduhan, itu mungkin satu emosi yang terganggu. Mungkin di setiap jabatan atau organisasi dia ada satu unit, dipanggil unit kaunseling lah. Unit kaunseling untuk memberi dorongan dan didikan supaya kerja itu tidak akan melakukan kesilapan lagi. Dan kalau masih lagi melakukan kesilapan, tindakan itu akan diberikan lah pada pekerja tersebut. Okay, contohnya kalau mungkin di tempat kerja Cik Nazura, mungkin boleh juga dibuat satu unit kaunseling secara terbuka. Ataupun buat rawatan terapi, maksudnya rawatan terapi berkenaan dengan melakukan satu aktiviti untuk pekerja ataupun untuk bos bersama pekerja dan aktiviti luar lah. So yang lebih berfaedah. Maksudnya masa untuk rehatkan fikiran kan. Betul. Ya, fikiran kita manusia yang lemah, yang kita ada masanya kita kena ruangkan masa untuk aktiviti yang sihat. Mungkin di tempat kerja Cik Nazura lebih boleh buat di tepi pantai ke, di pantai ataupun di satu yang lebih yang kata pun menarik lah untuk memberikan ketenangan. Okey, soalan seterus saya berkaitan dengan daya tahan. Boleh tak Tuan cerita sikit apa tu daya tahan kepada pekerja? Okay, terima kasih Cik Nazura. Okay, pendapat saya, daya tahan pekerja itu sebenarnya bergantung kepada individu tu, seseorang itu. Kalau dia berfikiran positif, maksudnya dia tidak beremosi, dia hanya memikirkan faktor bagaimana cara untuk menjadi pekerja yang lebih baik dan cemerlang lah. So dia akan melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas ataupun terbuka dan berjaya. Seterusnya saya nak menanyakan tentang apakah faktor yang mempengaruhi daya tahan seseorang. Okey. Boleh tak tuan jelaskan? Faktor yang berkenaan dengan daya tahan seseorang bekerja itu, kalau dia lebih baik kepada positif, berfikiran positif, so dia akan buat satu perkara itu dengan lebih ikhlas lah. Kalau dia buat satu bekerja dengan beremosi, dia akan melaksanakan kerja yang tidak ikhlas ataupun kerja yang sambil lewa. Dia kerja yang melambat hantarkan kerja, melengahkan Yes, melengahkan suatu bekerja, melambatkan proses suatu bekerja ataupun ambil benda suatu perkara itu sambil lewa dan tidak memikirkan akibat apa yang akan datang sebaliknya nanti. Okay. Okay, soalan saya yang terakhir lah. Apakah pendapat Encik tentang kualiti hidup dan daya tahan ni? Adakah ada berkaitan antara satu sama lain? Okay, terima kasih kepada Cik Nazura. Kualiti hidup dan tahan daya pekerja adalah satu perbezaan yang berbeza dari segi ayat dan maksud dia lah. Okay, maksudnya kalau kualiti hidup tu kita merancang sesuatu perkara berdasarkan perancangan kita, pelaksanaan kita yang terbuka, maksudnya yang positif. Kalau dari segi daya tahan pekerja itu, dia melalui emosi ataupun tapi kalau kita tindakan kita baik, maksudnya daya tahan kita pun kuat lah kan tuan? Betul, betul. Kalau daya tahan kita positif, so kita akan lebih positif untuk lebih maju dan akan datang lah. Kalau kita berfikiran negatif, kita masih di negatif, pemikiran yang tidak terbuka dan masih lagi takut lama lah. So something improvement pada diri kita, something thinking outside the box lah.
not thinking in the box, something like that lah. Okay. Maksudnya kira-kira kita jangan sempitkan lah pemikiran kita kan tuan. Kita Betul, buka luas. Yes. Sebab dunia ni terbentang luas, jadi kita jangan ketikkan pemikiran kita pada satu tempat. Sedangkan tempat yang lain benda yang sama juga kan tuan. Betul. Kalau kita mengalami masalah, contohnya tekanan jiwa, kemurungan ataupun something dalam masalah bekerja, keluarga, so cara yang terbaik kalau kita sebagai seorang Muslim, Islam, kita sujud atau kita solat, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah supaya kita diberikan memudahkan urusan perkara apa yang kita buat. Dan dari segi akademik dia, pengajian, kalau kita mempunyai masalah tersebut, kita boleh berjumpa dengan pakar kaunseling ataupun kawan-kawan sahabat yang boleh meluahkan perasaan atau berkongsi perasaan supaya kita tidak terpendam. Bila terpendam, kita akan ada gangguan yang akan datang, akan memberi sesuatu supaya buat benda yang tidak baik lah. Maksudnya tidak bagus pada diri kita dan sekeliling, masuk keluarga, mak ayah. Jadi topik kita hari ini sangat penting lah kepada manusia. Bukan setakat pekerja tapi kepada diri kita sendirilah. Sama ada kita nak maju ke depan ataupun nak duduk kat satu tempat yang takkan berubah. Jadi penuhnya tentang diri kita lah kan tuan? Tentang diri sendiri. Ya, betul. Okey tuan, itu saja tuan. Terima kasih sebab meluangkan masa kepada saya untuk buat aktiviti laporan ni lah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Doakan saya berjaya tuan. InsyaAllah. Saya doakan awak berjaya. Okey, saya pun doakan tuan berjaya juga. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi